Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, wa tamim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Ya Alim, ya Alim, ya Alim. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Allahumma Rabbana ihdina siratan mustaqim. Surah Hamim Jasiyah. Al-Jasiyah. Muka surat 499. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آية لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. Baik, surah Al-Jasiyah ini turun di Mekah, di surah Makkiyah. Perlu ingat semua surah-surah yang turun di Mekah ni dipanggil surah Makkiyah. Ya, ada perkataan-perkataan dalam tu yang tak serupa dengan maksud dalam surah yang turun di Madinah. Contohnya wa aqimus salah wa atuz zakah. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Wa aqimus salah tak ada masalah. Wa atuz zakah ada masalah. Pasal perintah keluar zakat betul tu duduk di Madinah. Jadi wa atuz zakah masa dulu habis cukup saja belanja ni cukup untuk belanja satu hari, yang balance tu infak belaka. Dulu teruk tu masa 13 tahun tu teruk tu. Syariah berat saja dengan puasa je, dengan semaya tahajudnya wajib. Semaya tahajud wajib apa semua tu. Kemudian ada lagi iaitu jadi bila makna dia tu ada lain. Jadi apa maksud wa'atuz zakah di ayat yang turun di Madinah? Wa'atuz zakah tu maknanya ialah menyucikan zakat jiwa dia panggil. Iaitu menyucikan hati daripada syirik pada Allah. Sebab sahabat-sahabat Nabi berdepan dengan berhala. Jadi wa'atuz zakah tu menyucikan jiwa. Itu satu daripada tafsir lah. Adapun setengah tu kata umum lah, zakat jugalah. Ada satu lagi perkataan yang disebut dalam surah Makkiyah ni. Surah Makkiyah ni ialah berkenaan dengan kalau kafir tu kafir musyrikin belaka. Kalau kafir tu kafir musyrikin belaka, tidak ada munafik, tak ada Yahudi, tak ada Kristian, tak ada ahli kitab pun semua tak ada belaka. Semua ayat Makkiyah. Kecuali ada ayat Makkiyah, ada ayat yang turun di Mekah, ada di Madinah ada.
Adalah ayat tu, ada surah-surah tu. Surah turun dua. Ada turun 2 tempat. Turun di Mekah, kemudian disudahi turun di Madinah. Itu kita bincang kali. Jadi yang penting sekarang ni, yang poin yang besarnya ialah yang kafir yang sebut di Mekah ni ialah kafir musyrik. Surah Makkiyah kafir musyrik di Mekah sebenarnya. Surah turun di Madinah tu kena beringat. Kafir tu boleh jadi munafik, kafir tu boleh jadi musyrik, kafir tu boleh jadi ahli kitab. Gitu. Baik, oleh kerana kafir itu kafir musyrikin, maka perlu kita cerita, awak kena tahu tentang musyrikin. Musyrikin ni agama mereka ialah agama ajaran Nabi Ibrahim AS. Syariat Nabi Ibrahim AS, syariat dia percaya Allah Tuhan. Awak akan jumpa ayat-ayat Quran mengatakan afara'aitum ma anzalallahu lakum min rizq. Tidakkah Allah Taala apa tu ayat Quran apa tu rezeki pada kamu? Dia kata ya. Kul, tanya mereka, man khalaqas samawati wa man fil ard. Siapakah Tuhan yang mencipta langit dan Tuhan yang mencipta bumi? Dia kata fayaquluna Allah. Dalam Quran mereka pasti akan kata Allah. Bermakna Allah Tuhan. Musyrik Mekah, Allah Taala itu Tuhan dia. Yang kata berhala Tuhan tu. Yang kedua, musyrik Mekah lagi. Dia percaya Nabi Ibrahim itu Rasul. Syariat yang diajar oleh Nabi Ibrahim adalah syariat mereka. Cuma dia buat bid'ah. Dia start dengan buat bid'ah. Lepas buat bid'ah, dia mula buat syirik pada Allah dengan perantaraan berhala. Berhala sini saya beritahu, iaitu semalam saya tulis semalam. Waraqah bin Nawfal, baru Nawfal bin Asadi bin Abu Uzza. Ada disebut dalam hadis bahwasanya nama Waraqah tu ialah Waraqah bin Nawfal bin Asadi bin Abu Uzza. Jadi Uzza itu sendiri adalah manusia. Manat ialah bomo perempuan yang mati. Bomo keramat lah kalau kita. Apa-apa hal nak berbomo, bertabik, berdoktor, jumpa doktor perubatan ni, minta tolong dengan perantaraan dengan manat. Okay. Yang seterusnya ialah adat istiadat mereka, syariat yang diajar oleh Nabi Ibrahim AS seperti solat dia buat. Solat dia 2 rakaat. Menghadap kiblat. Siti Aisyah kata Nabi sebelum dia angkat jadi rasul solat menghadap kiblat. Sebelum angkat jadi rasul. Kalau yang dia kan mula Nabi solat menghadap masjid. Tidak cerita tu. Cerita tu apabila hijrah. Don't get confused. Masa Nabi hijrah, Allah Taala perintah kepada dia menghadap ke Baitul Maqdis. Sebelum masa terima Islam tu ikut syariat daripada Nabi Ibrahim lagi. Bila Nabi terima wahyu tu, solat tu menghadap kiblat. Kiblat Mekah. Jadi Nabi tak pernah menghadap solat ni ke Madinah, ke Baitul Maqdis, Masjid Aqsa tu, sehinggalah dia hijrah. Daripada tarikh hijrah tu adalah lebih kurang tarikh dia tu sampai di Madinah tu, dia diperintah supaya menghadap ke, masa dia buat Masjid Quba, masjid ke belakang itu, kiblat tu menghadap ke Baitul Maqdis dah. Masa buat masjid ke belakang itu, masjid mula-mula sekali dibuat.
Dia kemudian sikit pada tu je lah. Dia buat kemudian sikit. Dia buat masjid tu dulu sebelum masuk Madinah. Dia beli tanah situ daripada anak yatim. Buat masjid tu dulu, kemudian baru pergi ke Madinah. Jadi dalam hal ni musyrikin Mekah nikah kahwin, adat resam semua sekali itu ialah syariat Nabi Ibrahim. Termasuklah halal haram makan. Dia tak makan babi. Apa yang kita halal sekarang makan ialah makanan asal daripada ajaran Nabi Ibrahim lagi. Tak ada ubah. Kita tak tahu ni. Nabi ikut tu pasal dia makan apa yang orang Arab makan tu ialah apa yang diajar yang dimakan zaman Nabi. Semua tu halal apa. Termasuklah dubuk. Aina tu dijual di pasar daging aina. Dalam hadis boleh makan. Tu dalam hadis boleh makan. Anjing dia. Aina bukan anjing. Ya macam anjing tu yang belakang benda. Lion King ada gambar Lion King. Dia makan bangkai, dia makan binatang. Tapi dia boleh makan. Ada hadis. Sebab tu dia tidak boleh. Dia fiqh ni ialah hukum khas. Hukum khas. Tuhan nak buat gini. Tak boleh nak komplain. Itulah agama. Ada syariat Nabi Ibrahim telah dimasuk dalam syariat Nabi Muhammad tak? Yang maksudnya ialah bercerai ni dia boleh bercerai berulang kali. Cerai edah ada. Edah serupa kita juga. Akad nikah serupa belaka. Mas kahwin, edah, cerai tu kan? Ada edah. Cuma dia boleh cerai sampai beratus kali pun tak apa. Dia nak sesa perempuan tu, dia cerai. Bila sampai tempoh dia rujuk. Lepas tu dia cerai, dia rujuk, dia cerai, dia rujuk. Jadi orang tu tak boleh kahwin. Sehinggalah syariat Nabi Muhammad ni ialah cerai 2 kali ya. Yang ketiga, kalau cerai juga tidak boleh rujuk lagi. Tu ya. Makanan serupa. Makanan serupa. Bid'ah yang mereka buat ialah Quraisy yang jaga Mekah. Oleh kerana dia Quraisy, dia yang jaga Mekah, maka anak-beranak dia semua wukuf di Muzdalifah. Haji. Orang Quraisy wukuf di Muzdalifah. Orang Arab biasa wukuf di Arafah. Haji 9 Zulhijjah, serupa kita ya. Cara buat haji serupa. Serupa belaka. Katanya Abu Zar, kami selepas dia solat fajar, solat duha di rumah setelah Nabi solat duha di rumah Ummu Sulaim, iaitu mak kepada Anas bin Malik. Dia semayang sekali tu. Maka keluar daripada rumah Ummu Sulaim itu, Abu Zar kata, kami dulu sudah semayang dah, sudah solat dah duha ni waktu jahiliah. Sahabat lain pula kata, kami sebelum solat ambil wuduk dulu. Jadi dia tawaf seperti kita tawaf, cuma dia tawaf telanjang. Bid'ah lah. Dia kena pakai ihram. Jadi orang dulu dia miskin ya, dia tak ada pakaian. Miskin kain pun. Jadi nak beli kain ihram lagi lah, apa lagi. Jadi orang Quraisy lah yang beri pakaian tu, kain ihram tu. Jadi lama-lama, jadi tiap kali mari tu orang Quraisy buat tu. Sebab itulah dia dipandang mulia orang Quraisy ni. Orang Quraisy ni yang jadi action dia ialah dia jaga Mekah tu, dia jaga Kaabah tu. Kalau dia pergi musafir, berniaga ke Syam ke Yaman ke, kalau orang mari nak rompak, tanya orang mana? Arab Quraisy Mekah.
lepas gitu ya. Semua barang sudah balik. Tak berani nak usik, keramat. Sungguh. Jadi dia bebas nak pergi ke mana-mana, dimuliakan. Dia anak cucu semua sekali. Itu anugerah Tuhan lah kat dia. Nah, kena jaga Kaabah tu. Jadi dia yang jaga Kaabah, bina Kaabah, buat Masjidil Haram tu dia buat. Jadi bid'ah lah. Jadi ada satu orang, oleh kerana tawaf ni tawaf telanjang, dia asalnya tawaf telanjang, apabila pakaian tu tak apa, kain ihram tak ada, maka dia pergi jumpa lah guru ayah P ni, misalnya gitulah. Jadi kita ni depan Tuhan besok telanjang. Jadi yang paling molek sekali ialah kita tawaf telanjang, serah pada Allah lah. Tu asal ahli bid'ah buat. Tapi tawaf telanjang telah kufurnya. Misalnya awak solat telanjang kufur jadi automatik. Kecuali awak tidak ada pakaian, itu cerita lain. Kalau sengaja sudah. Baik. Oleh sebab itu dia bid'ah ni, dia kata kita nanti besok pun kita kena telanjang juga. Jadi baik start sini lah, serah lah, ikut Tuhan lah. Jadi tawaf tu tawaf serentak lah, lelaki perempuan telanjang bogel gitu. Orang Arab Quraisy tidak telanjang. Orang Arab kampung ni lah, yang tak ada duit tu telanjang. Jadi campur kau lah tawaf tu. Tawaf ni tak berhenti macam sekarang ni lah. Senantiasa ada orang tawaf. Senantiasa ada tawaf. Semua. Cuma kurang sikit lah dulu ya. Tapi tak berhenti gini ya. Tawaf. Jadi berlaku peristiwa malam, dua orang kekasih ni nak berzina. Masuk dalam Kaabah. Masa tu pintu Kaabah duduk di bawah, sama dengan lantai. Buka pintu masuk dalam nak berzina, maka Tuhan qada dia jadi batu, patung. Cari balik rumah, cari rupanya buka. Masa nak bersih Kaabah jumpa patung dua telanjang. Jadi bawa keluar. Jadi masa tu ada ahli sunnah dengan ahli bid'ah supaya lah. Nah, jadi ahli sunnah kata, ahli sunnah sudah tak ada power dah masa tu. Ahli bid'ah sudah kontrol ya. Sudah kontrol untuk haji apa semua, dia yang jaga kan. Ada maksud je Ustaz. Apa? Macam ada maksud je. Tidak cerita masa, dia jaga kan, dia jaga. Yang Ustaz cakap tadi tu, kalau wukuf tu Quraisy dia masih di apa tu, di Muzdalifah. Di Muzdalifah yang dekat Arafah. Arafah orang Arab biasa. Jadi yang betul dia wukuf di Arafah. Dia buat bid'ah lah, dia buat bid'ah lah. Jadi berhala tu dia ambil patung tu, dia letak di Kaabah. Asal tak ada berhala. Asal tak ada berhala. Jadi patung tu letak situ. Jadi supaya ahli bid'ah kata kita kena beri warning lah, telanjang ni tidak boleh berzina sini tempat suci. Tunjuklah ni lah jadinya. Kalau siapa dia nak berzina nampak manusia, ni lah jadinya, hukum atas dunia lagi. Asalnya. Bila lama-lama, ni lah teman kita puja, ni dua orang ni. Laki satu, perempuan satu. Mari satu orang ambil berhala daripada Yaman, pada silakan. Buat mari ke Kaabah. Berhala lain, mari. Buat mari berhala lain tu letak di Kaabah. Berhala yang sudah jadi berhala, nama perempuan tu dia Nailah. Yang lelaki tu nama Asif. Jadi letak Nailah ni di sofa, tempat saing tu sofa. Lepas tu Asif tu di Marwah. Jadi siapa-siapa yang nak buat saing tu, dia ada saing supa kita je lah. Masa nak buat tu kena jamah kaki Nailah dengan jamah kaki Asif. Maka ada yang Quran, sahabat Nabi tak nak buat. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa Marwah itu syiar Islam, syiar Allah. Waman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Orang siapa yang buat haji dan umrah,
bolehlah tawaf, iaitu sa'i di antara Safa dan Marwah. Tidak dosa. Tidak berdosa tawaf di antaranya. Kalau tak tahu cerita ni, ayat tu tak faham. Pasal sahabat tak nak buat pada 7 Zulhijjah. 7 Hijrah. Dia boleh pergi buat umrah kan? 7 Hijrah, 6 Hijrah perjanjian Hudaybiyah. 7 Hijrah 7 Hijrah dia nak pergi buat umrah. Jadi sahabat tak mau sa'i. Karena berhala tu. Jadi oleh kerana berhala tu ada, maka dia tidak mau sa'i. Maka tu ayat Quran beritahu. Lepas tu berkenaan dengan Muzdalifah tu, ada juga ayat Quran beritahu, hendaklah kamu pergi seperti ramai-ramai turun daripada bukan tempat wukuf kamu sekarang, tapi tempat wukuf ramai-ramai. Surah Baqarah. Surah Baqarah juzuk kedua, saya kulu sufa ayat tu. Kalau saya itulah ayat tu. Jadi maknanya mereka ni, musyrikin ni adalah mereka-mereka yang kira-kiranya Islam lah, yang buat bid'ah dan syirik. Maka Tuhan panggil dia tu musyrikin. Tuhan panggil dia tu kafirin. Jadi siapa-siapa yang percaya Allah Tuhan, Nabi Muhammad Rasul, Quran daripada Allah, tetapi buat bid'ah dan buat syirik pada Allah, juga dipanggil musyrikin. Campur, agama yang campur gaul. Ori dengan tidak ori campur sekali, panggil musyrikin. Dia ada satu lagi dipanggil musyrikin original. Musyrikin original ni, yang ori punya tu ialah yang sebuah berhala betul lah, macam dia tak ada pemujaan dah. Original tu ialah macam Hindu Buddha lah, Confucius apa tu, orang-orang asli duk sembah tu, itu pokok kayu apa tu, dia panggil musyrikin ori itu. Tapi semua percaya Allah Tuhan ada. Cuma bezanya, kita nak tahu beza yang mana-mana ni ialah musyrikin Mekah percaya Allah Tuhan, Nabi Ibrahim Rasul, syariat Nabi Ibrahim, ada buat syirik, dipanggil musyrik. Dan sifat-sifat mereka tu seperti mana yang diamal oleh ramai orang kita, mendapati ramai itu. Antara lainnya Nabi kata musyrikin Mekah percaya kepada binatang ni boleh bawa bala ataupun tua. Kalau masuk ular, bala. Kalau nak pergi ke mana-mana berniaga, dia ambil burung merpati, dia lepas. Kalau burung merpati itu terbang ke sebelah kanan, boleh pergi. Burung merpati terbang sebelah kiri, kena balik. Pergi lain kali. Support kita lah. Barang lah. Adalah petua-petua kita jalan tu tak boleh sepak kaki lah apa benda. Orang lalu lintas, orang bulu berapa lah, macam-macam lah. Semua sekali tu tahayul-tahayul. Lepas tu bila burung boleh bawa, boleh beri berita buruk, iaitu satu burung jenis kukuk, maka ada orang nak mati. Kita mengantu support. Saya tanya orang Cameroon, kalau satu burung kukuk atau rumah, apa maksud dia? Dia kata ada orang nak mati. Cameroon, Afrika. Saya tanya orang Burma, kalau ada burung kukuk atau rumah, apa nak jadi? Dia kata orang nak mati. Setan sama yang mengajar. Kita pun percaya juga. Jadi musyrikin Mekah, apabila dia pergi ke hutan, dia pergi kepada pasir, dia minta berlindung dengan penunggu duduk situ. Kita anak cucu tu berlalu. Dia pun kata kita nak berlalu, wahai penunggu, kita nak berlalu, kita nak tidur. Dia musafir kan. Cuba, not much difference. Jadi akidah ni kena baiki. Okey dah, cukup dulu mukadimah. Jadi yang di payah ni cerita yang ni dulu lah, yang menyebabkan dia jadi
faham ayat ni? Kalau kita baca ni. Baik, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Hamim ni ialah perkataan dia ada 3 makna. 3 makna. Pertama sekali, hamim ni tak tahu mana apa. Itu makna dia. Makna pertama ialah hamim ni tak tahu mana apa. Jadi maksud, jadi tafsir yang kedua ialah apabila tak tahu makna apa, bermakna kalau Tuhan tak nak beritahu, kita tak boleh tahu. Tafsir yang kedua. Kalau Tuhan tak beritahu, kita tak boleh tahu. Tafsir perkara yang ketiga, apabila ada perkataan depan gini, Alif Lam Mim, Ain Sin Qaf, Yasin, apa semua tu, bermakna ada peristiwa atau perkara yang ada dalam surah ni yang mana-mana guru tak boleh beritahu, pasal tak tahu. Contohnya kapal Nabi Nuh buat daripada kayu apa, tak tahu. Bila dia mati, tak tahu. Soalan-soalan gitulah, tak boleh jawab. Kerana situ kena tinggal kosong. Pasal yang penting ialah cerita dia. Nah, baik. Ayat yang selepas pada tu dia panggil ayat muhkam. Muhkam semua sekali. Muhkam. Ayat yang dari segi perkataan apa semua faham makna dia. Ada satu lagi dia panggil ayat mutasyabihah yang makna tu faham, maksud tak tahu. Mutasyabihah. Contohnya Tuhan istiwa atas aras. Panggil mutasyabihah. Ini tak tahu langsung. Amin tak tahu langsung. Tetapi ada satu kumpulan manusia di bawah Malaysia kita ni, ia boleh tafsir alif mana apa, lam mana apa, lam satu lagi mana apa, kha mana apa. Itu ialah ajaran sesat mana tak tahu. Ni adalah kumpulan tasawuf. Dia boleh tafsir ni ha ni apa ni. Mihamidah tu dia tafsir min hamida kan Muhammad. Buat pula rupa mihamidah, buat betul orang pula dah. Dah tu jadi kaki dua orang. Alah. Ayat Fatihah jadi orang At-Tahiyat, Yasin, At-Tahiyat. Semua sekali ini adalah fahaman-fahaman karu. Nah? Jadi kalau nak kenal, kalau dia kata dia boleh tafsir tu, awak kena tahu dia ni orang yang otak usar. Otak usar. Oleh buat apa tu? Kecuali kalau Allah tak, kalau kita boleh syarat, kalau Allah Taala beri hidayah ke dia, nasib baik. Baik. Jadi ayat muhkam iaitu ayat yang dari segi itu mudah difahami. Kalau tak faham juga, dia ada ayat ni ditafsir dengan ayat lain. Yang kedua, ayat ni akan Nabi tafsir, ada hadis dia. Nak tahu hadis dia kena baca tu 6 kitab hadis. Pasal dalam 6 kitab hadis tu dia ada bab tafsir Quran. Macam belajar Bukhari akan beritahu makna perkataan pun beritahu. Makna perkataan, kalau perkataan ni gini, maknanya gini dia beritahu. Illa tu dia beritahu satu gini. Belajar dia lah. Nah, itu kerja Ustaz Salah. Saya malah ganggu kerja dia. Nah, jadi tanzilul kitab, penurunan kitab Quran ini beransur-ansur. Quran kena ingat, beransur-ansur. Quran satu saja yang turun beransur-ansur. Quran lain, apa kitab lain semua turun sekaligus. Kitab lain semua turun sekaligus apa? Kitab Taurat turun sekaligus bertulis, siap. Kitab Zabur ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Psalms. Psalms, Psalms. Itu Zabur. Zabur itu daripada Nabi Daud, kemudian daripada Nabi Musa alaihissalam. Diturun sekaligus, tetapi saya tak tahu dia bertulis ke tidak. Kitab Injil juga turun sekaligus, tak bertulis tapi. Kitab Quran ni turun berasur-asur selama 22 tahun 10 bulan. Al-Aziz daripada Tuhan, minallah, daripada satu zat yang ada sifat Tuhan,
yang bernama Allah. Sifat nama dia je Allah. Sifat dia tu dia ada 99 sifat. Nama antara sifatnya ialah Al-Aziz, Al-Hakim, Maha Gagah Perkasa lagi amat bijaksana. Ayat yang ketiga, Inna fis samawati wal ardi, sesungguhnya pada langit dan bumi itu la ayatin, berbagai-bagai dalil bukti Allah, lil mu'minin, khas bagi orang beriman. Tafsir kedua, inna fi khalqis sama, jadi inna fi situ khalqis sama, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pada penciptaan langit dan penciptaan bumi, la ayatin, berbagai-bagai dalil bukti Allah Ta'ala bahwasanya dialah Tuhan semua untuk semua manusia, tetapi yang terima dia sebagai Tuhan yang layak disembah, ya apa tu? Ialah khas untuk orang beriman saja yang percaya. Orang tak beriman tak percaya. Lil mu'minin. Lil itu makna khas untuk dia. Pasal orang lain dia tahu, tapi dia tahu Allah buat, tetapi tak mahu sembah Allah Ta'ala yang sepatut disembah. Wa fi khalqikum, dan pada penciptaan diri kamu sendiri juga. Urai sekian, penciptaan diri kita. Tidak ada dua hidung yang serupa. Ibu tangan itu satu, cap jari itu satu hak dah. Cap jari telunjuk, cap jari tengah, semua sekali tak serupa belakang. Rambut di antara rambut dua orang tu, di atas kepala yang sama, tempat yang dekat bersebelahan, tak sama juga. Sel-sel satu-satu tu, it looks similar but not the same. Sel-sel kita tu. Allah Ta'ala ni awak tahu tak, dia cipta manusia ni dalam beberapa masa ni, dan masa dalam beberapa waktu tu, darah kita disalin 2 minggu sekali. Salin semua sekali. Salin semua sekali 2 minggu sekali. Habis. Salin ke cuci? Salin. Salin. Dia sentiasa dibuat sel darah, sentiasa dibuat. Lepas tu bila sampai umur dia tua, mati, ganti dengan sel baru, darah baru. Jadi ganti itu berterusan, dia tak berasa. Mati keluar ke kencing, air usah apa gitu. Lepas tu kulit ni bersalin 24 jam. Kulit kita tukar, salin juga. Rambut tumbuh, kulit bersalin. Kulit, saya kulit tahu tak tahu? Oh, kulitnya, dagingnya, semua sekali itu disalin. Macam fotostat balik. Dia ada hak dia lah, hak masa dia tukar. Ada yang lama salin pada, jadi macam salin daging sel otak tu, salin dia macam fotostat kan. Bila fotostat daripada ori tu, fotostat lama-lama fotostat tu jadi udah itulah panggil tua. Kedu, kulit jadi kedu. Dah fotostat tak berhenti kan, salin. Sudah selesai, sehinggalah kulit tu jadi, mulalah kulit pun kedut, mata pun jadi rabung, telinga pun jadi bekak, gitu. Tulang belakang, tulang ni pesan, tulang belakang salin semua sekali. Kalau tahu tu pun patut semua Tuhan ni tak tu dah. Jatuh besar penumbuk ni, jatuh boleh pam darah sekeliling dunia sekali pam, dan tak berhenti lagi semenjak lahir. Semua orang tu sambung belakang tu boleh keliling dunia. Mabuk sangat. Dia pamnya satu sekali.
Awak cuba bayangkan pam ni dalam salur darah yang halus tu. Saya tahu, saya kata hapam air ni. Oh, payahlah dia punya pressure nak buat benar tu. Masa nak masuk dalam tempat halus. Lepas tu dia buat masuk, dia pergi pula bercabang pula. Dia reduction of pressure tu, oh. Saya tahu. Tapi Tuhan boleh buat tu. Selain pada tu dia cipta kita ni orang Melayu. Kita kenal kita ni orang Melayu. Jumpa mana-mana nampak kenal. Ada ni putih, ada ni hitam. Tapi kita tahu kita ni orang Melayu. Jumpa orang Indonesia, Indo. Kulit serupa juga. Macam Melayu lah, tapi Indo ni. Ini Thailand ni. Lagu ni Thailand. Boleh tengok dari segi pakaiannya, resamnya. Kita kenal. Nah, orang Sabah Sarawak kita kenal. Dia Melayu lah, kita kenal. Jadi Tuhan boleh buat tak sama, tak serupa, tapi sama. Kalau kita ambil gambar ramai kan, gambar Cina ke belakang ramai, India ke belakang ramai, kita nampak macam satu ya. Tapi bila perhati dekat, lain-lain orang. Satu lagi ialah kalau semua orang cacat atau muka bumi Malaysia ni kita letak di stadium Bukit Jalil, yang mata buta, yang pekak, yang tempang, yang apa semua, yang cacat otak lah apa tak kira, semua jenis cacat letak di stadium Bukit Jalil itu tak muat. Tapi kalau kita berjalan tak jumpa seorang, tak jumpa, tak ada. Pasal kita ditugaskan jaga yang cacat ni. Dia ada tapi tak ada. Gitu. Okey, sikit ya pada tu. Kurang banyak buat di situ. Wama yabuthu min dabah, dan pada pembiakan, taburan, spread semua sekali. Dan apa saja yang ditabur daripada binatang-binatang ada mamalia, ada amphibian, ada semua jenis itu bertabur seluruh dunia. Saya pernah bersyarah dengan satu orang guru ustaz tafsir berkenaan dengan Tuhan dalam penciptaan air laut selama 2 jam. Last kali tanya, belajar di mana? Saya kata saya belajar di sekolah. Air laut kita ni sepatutnya sudah hijau pekat. Pasal juta tahun untuk jemur ke mana. Sedangkan kita ambil air, letak tepi tengah panas ni 2 minggu hijau tak? Betul? Ambil air. Aku rebus air tu, siap-siap rebus air. Mana bunuh belakang. Ambil letak tengah jalan, tepi jalan, atau letak mana-mana. Ada kena panas lah syaratnya. Naik lumut tak? Jadi dalam masa 2 minggu sudah hijau lah. Kenapa sungai ni tak hijau? Kenapa laut tu tak hijau? Karena ia ada buah pinggang dia. Ada macam kita kini ada. Iaitu dia ada plankton situ. Dan plankton ni hazam. Dia makan ni algae ni. Lepas tu binatang macam ikan ke apa, memang dia merah ke apa, kucing. Habis ke mana nak pergi? Nak pergi ke mana benda ni? Dia makan ke benda ni bagus. Jadi najis ke apa ke, semua sekali Tuhan atur semua sekali. Jadi pada pembiakan binatang-binatang yang hidup sini, la ayatun ada juga dalil bukti Allah Ta'ala untuk menghidupkan manusia tu yang dia cipta tadi. Liqaumi yuqinun, khas orang yang boleh terimanya ialah orang yang yakin Allah Ta'ala tu Tuhan dia. Yakin Allah Ta'ala tu Tuhan dia, yang sepatut dia sembah, dia buat ibadat. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pada perselisihan malam dan siang. Laili wan nahari.
malam bermakna tidak ada matahari, dia ada bulan. Kalau Tuhan tak buat bulan, kita ni jadi gelap gelita. Malam tu jadi gelap gelita. Boleh kita, bila kita tahu ialah apabila satu masa bulan gelap, lepas tu berawan pula, maka gelap sungguh-sungguh masa tu, bukan? Tapi Allah Ta'ala buat juga bulan supaya ada juga sedikit cerah walaupun gelap. Kalau malam ni 24 jam semua pokok kayu ni mati, maka semua binatang mati. Kalau siang hari ni 24 jam, maka semua pokok kayu pun mati, semua binatang mati. Pasal bumi itu jadi panas luar biasa. Jadi bumi ni kena rest 12 jam. Rest 12 jam, panas 12 jam kita. Ni dia tunjuk kuasa dia ni, kuasa dia. Pasal apa dia tunjuk kuasa dia ni? Beritahu kuasa dia tu. Kenapa dia kata aku buat ni, aku buat ni? Pasal ada satu benda besar nak cerita bawah ni. Bila dia cerita tentang penciptaan, mesti ada hujah besar nak beritahu kepada tu. Nah? Wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqa. Dan apa saja yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit sebagai rezeki. Kita kata air hujan. Tapi kalau kita cek lagi, boleh jadi cahaya matahari. Cahaya matahari pun daripada langit juga. Pasal cahaya matahari itu menyebabkan fotosintesis berlaku dan sebagainya lah. Pasal sini dia kata rezeki. Rezeki bukan saja air lah. Kalau sini fa ahya bihil ardha ba'da mautiha, maka Allah Ta'ala hidupkan semua tadi, manusia, binatang, manusia dan binatang tadi dengan air itu. Bihi itu dengan air itu, satu jenis air. Al-ardha, bumi, ba'da mautiha, selepas mati dia. Hidup apa ni? Iaitu dia mengeluarkan pokok kayu. Dia keluarkan pokok-pokok kayu. Jadi dia buat semua. Dia buat langit ke bumi. Untuk bumi itu manusia duduk. Kemudian cipta manusia, kemudian cipta binatang. Kemudian persilihan malam siang supaya manusia itu boleh hidup molek. Lepas tu waktu rezeki daripada langit, air hujan dan matahari, cahaya matahari tadi. Dengan menggunakan air hujan dan cahaya matahari tadi, fa ahya bihil ardha ba'da mautiha, maka dia hidupkan dengan sumber rezeki itu bumi yang sudah mati, iaitu pokok kayu. Semua jenis pokok kayu, sama ada melatanya, apa-apanya tak kira. Wa tasrifir riyah, dan Allah Ta'ala memperjalankan, menggerakkan angin-angin dalam berbagai arah. Angin ini mari kerana bergerak ni kerana matahari dan bulan juga, malam dan siang juga. Bila siang hari bumi itu panas, maka angin yang panas dia kembang, dia expand, maka angin itu jadi ringan. Bila ringan naik ke atas. Bila angin itu sejuk, dia jadi nampak sikit berat, maka berat turun ke bawah. Akibat naik turun tu, dia naik tu, maka dia heret benar sini, heret yang ni. Bila heret yang ni, maka yang ni heret satu lagi. Jadi lama-lama angin tu jadi. Saya duduk tepi laut. Siang hari dalam pukul 9, pukul 8 tak ada angin lagi. Angin tak ada lagi. Pukul 9 sudah mula ada angin. Angin ni daripada laut ke darat. Tengah hari lagi berangin. Petang lagi berangin ke darat. Kemudian pukul 10 malam angin sudah berhenti. 10 sampai pukul 12 atau pukul 2 pagi tak ada angin langsung. Allah panah lah saya. Melekit tubuh. Malam pukul 10 sampai pukul 2 angin tak gerak. Kemudian pukul 2 sampai ke subuh tu angin daripada darat pergi ke laut.
Pasal laut berbanding dengan darat ni, air laut tu jadi lebih panas banding dengan bumi ni. Pasal bumi ni cepat hilang haba dia. Akibat daripada hilang haba itulah perjalanan angin. Jadi Allah Ta'ala mempergerakkan angin. Ayatul, juga berbagai-bagai dalil bukti liqaumi ya'qilu, bagi kaum yang berfikir bahawasanya bila dia fikir, dia tahu bahawasanya Allah Ta'ala sahaja yang layak dia sembah, dia puja. Ni start orang nak start ni. Tilka ayatullah, itulah dia dalil-dalil bukti Allah Ta'ala dalam penciptaan kamu. Natluha, yang kami bacakan cerita tu, alaika, kepada kamu, bil haqq, untuk zahir akulah Tuhan kamu. Hayat ni ya, di Paya Jaras tu mula terkejut dia. Jadi bil haq dia ada berbagai makna, ingat kan? Bil haq, dengan kebenaran ni ada banyak makna. Kebenaran ni ada banyak makna. Jadi kebenaran ni kena dengar betul-betul. Masa besok belajar ni kena dengar betul-betul makna apa. Masa kalau sebut dengan kebenaran tak jelas. Kebenaran boleh jadi adil, boleh jadi benar. Sini kebenarannya ialah membenarkan Allah Ta'ala itu Tuhan kita. Pasal dia dah buat belaka. Dia dah buat belaka, maka dia, iaitu bil haq, maksudnya dalam bahasa Arabnya panggil li izharil haq, untuk menzahirkan kepada manusia dia Tuhan kita. Dan dia yang sepatutnya disembah, dipuja, dibuat ibadat. Ada juga hak ni Quran. Nah, ada hak tentang syariat Islam, ada macam-macam. Tengok atas ayat. Fa bi ayyi haditsin ba'dallah, maka dengan fa bi ayyi haditsin, dan apa lagi perkataan. Hadis itu perkataan, iaitu ayat Quran lah. Perkataan daripada ayat Quran ni, ba'dallah, selepas daripada Allah. Ingatlah tafsir ni kena dalam Quran tu dia tulis, jadi kita jangan tu tafsir perkataan dulu. Ba'dallah, selepas daripada Allah, iaitu maksudnya selepas daripada ayat Allah. Jangan tafsir ba'dallah selepas daripada ayat Allah. Jangan tafsir gitu. Tafsir ba'dallah, selepas pada Allah, yang bermaksud kita kata yang bermaksud selepas daripada ayat Allah, iaitu Quran mana lagi ke, kitab mana lagi ke yang lebih baik berbanding dengan kitab Allah. Wa ayatihi, dan ayat-ayatnya yu'minun, yang kamu nak beriman. Bila kita bercakap dengan buat ni, dia pun kata kita ada kitab ni, turun ni tulis, turun ni tulis, turun ni tulis, turun ni tulis. Kitab yang ditulis oleh manusia tu ada kebanyakannya betul, tetapi ada juga silap-silap sikit-sikit kerana dia manusia. Nah, jadi kalau guru yang belajar tu silap pula faham, maka silap tu jadi dua. Lepas tu dia mengajar pula pada orang lain pula yang dua tu jadi empat. Yang orang lain yang dapat ilmu tu ajar pada orang lain pula, empat jadi 8, 10. Ada jauh lama sikit tu tak ada ayat Tuhan. Gitu. Biar. Kalau dia tak kena biar. Jangan. Kalau dia tak kena biar. Cucu saya masa solat masuk depan, masuk belakang. Saya orang lagi kata no. Dia bila masuk dalam majlis agama, dia jadi dia naluri asal. Macam kita tengok cucu ke anak ke yang mari dekat nak sembahyang tu, kita jangan halau dia, jangan. Bila kita nak sujud, dia ada duduk situ. Kita ambil dia, angkat letak tepi. Kita sujud. Duduk batal solat tu. Lepas tu dia mari pula, kita angkat pula, letak pula. Boleh 2 bulan dia tak mari ya. Dia tak buat gitu. Dia akan duduk sebelah kita. Gitu. Nah? Dia dalam majlis ni, dia tak ada nak perasan lah. Biar.
Mana ada ayat ni? Ayat ke-7. Maka ayat warning, ancaman, zajrun, ancaman. Wailul likulli afakin athim. Maka dan celaka besarlah bagi setiap orang yang pendusta. Kata adalah pendusta terhadap agama dia. Pendusta, dia pergi reka agama juga. Dusta dia. Dia cakap bohong, dia kata Allah Ta'ala nak bagi pahala, dia kata Allah Ta'ala benar boleh buat gini, dia kata begini, dia kata begini. Perkara-perkara yang tak masuk akal pun. Pendusta pada agama. Azim, banyak dosa. Iaitu engkar, sombong daripada belajar Al-Quran. Yasma'u ayatillah, mereka mendengar ayat-ayat Allah tutla alaihi, dibaca pada dia. Dengar ayat Quran dibaca. Tutla alaihi, dibaca ke atas dia. Thumma sirru, kemudian dia terus menerus mustakbira, sombong. Sombong apa? Sombong daripada nak dengar, nak belajar. Sombong daripada dengar dan nak belajar. Ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak pernah dengar ayat itu dibaca oleh dia. Seolah-olah dia tak pernah dengar ayat-ayat itu dibaca pada dia. Maka bagi orang begini, yang kita baca ayat Quran pada dia, yang dia sombong nak terima, sombong pula nak belajar, sombong nak tanya kau, nak tahu kau, maka seperti mana seolah-olah kita cakap tu seolah-olah dia tidak pernah dengar. Ni tak ada apa-apa ni. Fabashshirhu, maka berilah berita gembira pada dia. Berita gembira dia pada dia ialah bi azabin alim, dengan azab yang pedih di neraka besok. Di akhirat besok, berita gembiranya ialah di akhirat besok neraka, dia akan dapat masuk neraka untuk diazab dengan azab yang pedih. Wa idza alima min ayatina syai'a, dan apabila dia tahu sedikit saja ayat-ayat kami, tahu sikit saja ayat-ayat kami, ittakhadhaha huzwa, dia jadikan ayat kami itu senda gurau pula dah. Dia ambil ayat tu, dia buat main-main. Senda gurau. Ni huraian panjang ni, tapi kita ambilkan sikit lah. Kita kata ayat Qurannya ialah aqimus salah, marilah dirikanlah sembahyang. Kita berkata marilah sembahyang. Kita kata kat Melayu tu ayat Quran tu dia panggil. Pasal kita ajak dah mengikut ayat Quran tu. Dia kata pergi dulu. Kita orang jaya-jaya ni supaya kemudian tak apa. Dia bersenda. Dia buat senda gurau. Dia sepatutnya tak kata. Dia senyap saja, sudahlah, dah malas kan. Selain pada tu ada lagi, iaitu ayat Quran ni dia guna sebagai sihir. Ayat Quran dia guna sebagai cari makan. Macam-macam. Nanti minta siapa ayat dia, kita akan beritahu secara panjang lagi ya. Ulaika, maka orang-orang yang ada sifat seperti ini, lahum azabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Kadang-kadang Tuhan beri di dunia, tapi yang pastinya akan beri di akhirat. Azab yang menghinakan. Menghinakan macam mana ni? Awak tahu tak azab yang menghinakan di akhirat ni? Dia masuk dalam neraka tu nak minum air, duduk di kaki dia tu tak boleh minum. Air duduk di kaki dia, tak berani nak ambil, tak berani nak curi ambil, tak berani. Sehingga beri salam kepada malaikat 1000 tahun baru beri. Dibuat tu hina sampai dia nak cakap dengan Tuhan dalam hati, Tuhan tak pernah cakap. Pasal Tuhan dia tahu, Tuhan mendengar, dia kata dalam hati. Kata dalam hati pun tahu Tuhan tak mendengar.
dalam keadaan hina dina neraka. Min waraihim jahannam, di belakang mereka dosa-dosa mereka. Di belakang mereka tu ada dosa-dosa mereka yang melayakkan dia tu masuk dalam neraka jahannam. Min waraihim, di belakang mereka, kerana dosa, akibat dosa-dosa ni, daripada belakang maknanya akibat daripada dosa-dosa mereka. Nah, kalau awak baca gitu jadi tak faham tu apa tu. Daripada belakang mereka neraka jahannam. Apa tu belakang? Daripada belakang dia tu ialah dosa yang dia buat di dunia tu yang akan menghumbalkan dia dalam neraka. Wala yughni anhum min ma kasabu, dan tidak ada berguna lagi kepada mereka ma kasabu syai'ah, apa saja yang mereka usahakan sedikit pun. Apa saja ibadat yang molek yang dia usaha tu tidak ada berguna satu sen pun, satu benda nilai pun tak ada. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya, dan tidaklah mereka mengambil tidaklah ma tu roh-roh, tidaklah roh-roh yang mereka ambil. Ma tu roh yang orang mati, roh nabi ke, roh wali ke, ataupun malaikat-malaikat yang mereka minta panggil. Tidaklah roh-roh yang mereka ambil tu min dunillah, selain daripada Allah, dengan tujuan nak suruh rapat pada Allah Ta'ala tu, awliya, sebagai pelindung-pelindung mereka, penjamin-penjamin mereka. Walahum azabun azim, bagi mereka azab yang teruk, azab yang besar. Hadza huda, inilah dia petunjuk. Tuan kata ayat Quran ni, ayat Quran inilah petunjuk. Memberitahu daripada tadi tu, beritahu inilah petunjuk. Tuan kata ni petunjuk daripada atas yang kita dah baca. Ayat yang kita baca atas ni, inilah petunjuk. Tuan kata kalau kamu nak beriman pun berimanlah. Inilah petunjuk. Hudan, inilah petunjuk, iaitu ayat-ayat yang telah baca. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim, sedangkan orang-orang yang engkar terhadap ayat-ayat Tuhan mereka, lahum azabun, bagi mereka di akhirat kelak azab min rijzin alim, daripada jenis seksaan yang pedih. Jenis seksaan yang pedih. Allah, ini dalil. Yang ini dalil apa? Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra, Allah Ta'ala lah Tuhan yang menundukkan. Menundukkan itu memberi kita ilmu. Menundukkan sini memberi ilmu. Ilmu pada kamu al-bahra, iaitu lautan, halau, litajriyal fulk, yang mereka dapat belayar, supaya kamu dapat belayar di atas fihi, pada kapal tu, bi amrihi, dengan perintah Allah Ta'ala kepada langit, pada angin. Allah Ta'ala perintah pada angin, Allah Ta'ala perintah kepada arus laut, bi amrihi, dengan perintahnya, iaitu dengan segala sistem yang dia buat. Awak ikut sistemnya, tak akan tenggelamlah kapal. Walitabtagu min fadlihi, dan supaya kamu dapat cari daripada kurnianya yang banyak-banyak, iaitu import ekspor sini, atau menangkap ikan. Import ekspor, menangkap ikan, layak nak pergi satu tempat ke satu tempat. Wala'allakum tashkurun, dan supaya kamu bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala ajar pada kamu. Ajar apa dia? Dia ajar orang lain ilmu tu. Orang lain tu buat kapal, kitanya beli tiket ya. Tapi Tuhan kira ilmu yang aku ajar pada kamu belakang, gitu. Aduh, besar.
supaya kamu dapat syukur, wala'allakum tashkurun, supaya kamu dapat syukur dan kamu mentaati perintah Allah. Dia ujung tu kena cantik lah, poin dia ujung sekali. Ujung tu tak diberitahu, kosong tu. Tu kerja tu. Yang hujung kena tulis. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu dapat bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala telah beri ni. Telah ajar pada orang lain ke apa yang kita boleh guna tadi, supaya kamu dapat mentaati Allah. Buat doa pada Allah. Wasakhkhara lakum, dan Allah Ta'ala menundukkan untuk kamu ilmu juga ni. Ma fis samawat, apa saja tentang di langit, apa saja yang ada di langit, matahari ke apa saja ilmu yang ada di langit itu, wa ma fil ardi, dan apa saja yang perkara yang ada di bumi itu, jami'a, semua sekali, jami'an minhu, sebagai suatu rahmat daripada dia, semua sekali tadi, daripada semua sekali ilmu itu sebagai satu rahmat daripada Allah. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada demikian itu, la ayatin, berbagai-bagai kuasa kudrat Allah Ta'ala, liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir, yang dapat berfikir. Hanya Allah Ta'ala lah Tuhan yang layak disembah, layak dipuja, jangan engkar. Kul, kata pada mereka, iaitu mereka siapa? Lilladzina amanu, khas bagi orang-orang yang telah beriman, terima dah tauhid ni. Iaitu apabila sudah tabligh, jadi orang yang terima tauhid ni, apabila dia sudah tabligh tapi engkar orang tu, orang yang kita tabligh itu engkar, yaghfiru, minta maafkanlah, iaitu biarkanlah mereka, tak usah peduli pada mereka. Yaghfiru, biar maafi mereka, maknanya maafi maknanya buat dah, jangan peduli. Lilladzina la yarjuna ayyamallah, bagi khas bagi orang-orang yang tidak tahu harapan pada hari-hari Allah, iaitu hari pencara besok. Orang yang tidak ada harapan, yang tidak berharap pada hari besok, iaitu maksudnya ya Allah Ta'ala tanam dalam hati dia supaya dia tak ingat hari pembalasan, iaitu khas, maksud dia lagi dari segi tasawufnya dia panggil khas bagi orang-orang yang Allah Ta'ala tidak nak buat hira pada dia. Liyajziya, supaya Allah dapat membalas kauman, satu kaum yang derhaka, bima kanu yaksibu, dengan akibat daripada syirik-syirik, bid'ah-bid'ah, dosa-dosa yang mereka buat terhadap Allah. Ini dalil tahlil tak boleh buat. Ni dalil tak boleh buat. Yang ayat Ayat yang kullil ladzina amanu, yaghfiru, itu mana dia maaf. Di mana bila kita maaf kan, kita tak doli lah. Bila kita maksud maafnya, maksud kita maaf pada orang ialah kita tak apa dalam dengan dia, kita tak peduli dalam dengan dia, kita maksud maaf. Bermakna maaf sini ialah sindiran, tak usah peduli pada dia. bukan kita minta maaf untuk orang yang ni. Dah. Kita pedulikan lah. Tak usah peduli lah dia. Maaf tu makna tu. Ayat ni masuk apabila ada jihad. Ada jihad, ayat ni ada. Ada jihad sudah. 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 Ayat ni masuk apabila jihad hari. Bila jihad tak ada, kita lemah. Ni ayat dia. Kita lemah, nak buat tak boleh.
kuasa semua tangan mereka belakang, nak buat tak boleh, maka maaflah, tak sodoli. Jangan minta ampun dosa dia tahu. Dia gini ya. Dia Tuhan kata, aku beri pada kamu sampuh pendengaran, wa absaruhum, penglihatan mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Mana dua? Itu dari segi dengar satu, tengok satu. Dengar bermakna ada satu orang beritahu awak, itu mana dengar. Awak ada telinga, boleh dengar. Tapi kalau tidak ada siapa yang beritahu, awak tak dengar. Bukan? Baik, yang kedua, makna dengar sini ialah belajar. Satu orang beritahu. Satu orang beritahu, maka belajarlah mana? Belajar. Satu lagi ialah melihat. Melihat sini ialah membaca. Dengan membaca pun boleh dapat hidayah, tetapi yang banyak sekali dapat hidayah ialah belajar. Jadi baca isi kandung dia, baca gitu pun dapat hidayah dah. Tetapi dari segi jumlah tu kena belajar lebih banyak. Nah. Jadi akibat daripada setengah-setengah tu macam yang beritahu tadi kan, maknanya baca dengan membaca gitu, baca supaya faham, tak boleh. Kalau biar lama sesat. Yang berlaku banyak di Mesir lah. Ya tafsir Quran dia guna akal. Fil ra'yi dia panggil. Ra'yi ni akal. Iaitu dia tak belajar, dia baca, dia kata boleh jadi begini. Balik mana dia? Sedangkan Quran ni tidak boleh kita baca untuk nak suruh mudah fahamnya gini. Kalau kita tak erti, kita baca, sebelum baca tu minta Tuhan tunjuk hidayah, beri hidayah. Kemudian ayat yang kita tak faham, kita jangan sekali-kali cuba nak faham. Lepas tu kena tanya. Ayat yang mudah-mudah, macam cerita-cerita tu, yang mudah tu boleh kita ambil lah. Nah? Jadi kalau setakat baca saja untuk cari kebenaran tu boleh. Nah? Tetapi kalau nak berterusan dengan tak belajar tu bahaya besar lah. Tak tahu berapa ramai dah dia. Jangan main tu, tak je tak bagi main tu. Atau tak bagi main. Baik. Jadi ayat yang ni ialah ayat tahlil. Tahlil ke baca Quran ke. Tak boleh diberi kepada siapa-siapa. Ni ayat ni. Man amila sholihan. Barang siapa yang buat amal soleh, fali nafsi, untuk diri dia. Awak buat amal soleh untuk diri awak. Tidak boleh. Jangan. Waktu dia bisik je. Letak atas. Tak ada. Letak atas dulu. Ambil semua akak. Akak dia minum air dia sebentar. Dia sedap lah benda tu, dia bunyi. Baik. Jadi man amila sholihan, barang siapa yang buat amal soleh, fali nafsi, untuk diri dia saja.
Tengok ayat tu, jelas-jelas beritahu. Man amila salihah, siapa-siapa buat amal soleh untuk diri dia. Wa man asa, barang siapa yang buat dosa, fa alaiha, maka dia saja yang tanggung. Awak buat amal soleh boleh pada awak. Awak buat dosa, awak pun boleh awak juga. Nah, awak buat dosa, awak pun kena tanggung juga. Bermakna awak buat dosa, awak tak boleh post kat orang. Dosa pun tak boleh post, ibadat pun tak boleh post. Dua-dua tu kata tak boleh. Ayat lain dalam surah Fussilat dia kata man amila salihah min zakarin aw untha, sama ada lelaki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, sedangkan dia beriman. Syarat beriman pula satu lagi. Fali nafsi, untuk diri dia. Wa man asa fali anha. Ayat 39 surah Fussilat. Ketiga surah sebelum nanti. Baik. Jadi sama ada kamu nak taat ke tidak perintah Allah Ta'ala ini. Man amila salihah, untuk diri kamu, fali nafsi ini. Wa man asa fa alaiha, maka siapa apa saja dosa kamu saja yang tanggung. Sama ada kamu nak taat ke tidak nak taat. Thumma ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhan kamu sajalah kamu akan dikembalikan untuk hisab amal. Walaqad ataina bani Israil al-kitab. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Bani Israel kitab Taurat. Kitab Taurat, Injil dan Zabur. Pasal dia tak sebut ni. Bani Israel kitab sini Taurat, Injil, Zabur. Pasal ketiga-tiga ni mereka orang Yahudi terima. Wal hukmah, dan kefahaman agama Allah Ta'ala telah beri kepada Bani Israel. Bani Israelnya ialah nama Israel itu sendiri, nama bagi Nabi Yaqub. Nama dia ialah, nama gelaran dia ialah Israel. Maksud Israel ialah Abdullah, hamba Allah. Israel itu makna dia dalam bahasa Hebrew kepada bahasa Melayu kan, hamba Allah. Wal hukmah, dan kefahaman agama. Wal nubuwah, dan latih ada di antara ramai mereka ini jadi nabi-nabi. Dia beri kitab, kemudian dia beri faham kefahaman agama. Wal hukmah itu kefahaman agama. Wal nubuwah, dan latih jadi nabi. Wa razaqnahum minat thayyibati, dan kami beri pada mereka itu rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami lebih-lebihkan mereka mengatasi penduduk alam, iaitu penduduk dunia zaman mereka, zaman masing-masing. Sehinggalah mari Nabi Muhammad barulah jatuh dia. Ayat lain pula kata gini, Tuhan sudah telah beri kepada Nabi Ibrahim, kepada Bani Israel itu kitab, nubuah, lepas tu menjadi pemerintah-pemerintah, jadi pemerintah-pemerintah. Tapi dia kata pula walakin, akan tetapi aktsaruhum, kebanyakan mereka tu fasik. Anak cucu ni, anak cucu Nabi ni, Nabi ada Rasul ada, dia tak ada cakap dengan Tok Wali ni buat dia ni. Ni Nabi Rasul lah ni buat dia. Allah, kita bising masa Tok Wali ya. Orang Yahudi tu Nabi, anak cucu Nabi, anak cucu Wali, anak cucu Rasul. Allah, dia kira Yahudi yang mana ada ni kan? Berapa orang Rasul punya keturunan tu. Patut kafir ke tak? Mulai-mulai ada. Pasal dia berasa dia anak cucu ni kan, jadi tak apa. Jadi Syiah tu bukan ramai lagi anak cucu Nabi. Habib mana cucu Nabi lah. Oh, dia kata bunuh Ahlul Bait lah. Ahlul Bait apa sesat? Saya ada kawan, saya ada kawan ramai yang tak semayang.
Said dia ada cucu Nabi, Said. Quraisy kan? Said dia Quraisy kan? Saripah pun ada, penyanyi lah, pelakon lah. Joget lah, apa ada belakang. Keturunan itu kalau dia ikut syariat, dia jadi lebih baik karena dia bakar molek. Tapi kalau tidak ikut, sorry. Ustaz saya, guru dia, seorang daripada guru tafsir Quran, ya, ialah orang Yahudi. Ngajar di Benori, Jamiah Benori di Karachi sana. Orang Sweden, suami isteri, orang Hebrew, orang Yahudi, keturunan ya. Dia musafir daripada Sweden, berjalan musafir je lah, masuk Islam di Karachi. Lepas masuk Islam terus belajar tafsir Quran, dia belajar hadis Nabi. Lepas tu mengajar di madrasah tu. Dengan bini-bininya sekali. Tu dia. Anak-anak semua Islam semua. Jadi guru pula. Dalam hadis-hadis tu pun, yang hadis-hadis itu perawi itu Yahudi saja tu. Ya, mereka ni kalau molek luar biasa. Orang Yahudi kalau masuk Islam, orang alim berat. Tahu banyak. Bakar molek, otak molek. Cuma terpesong ya. Wa atainahum, dan kami beri kepada mereka bayyinatin minal amr, dalil-dalil keterangan, ayat-ayat, dalil-dalil keterangan daripada perintah kami, perintah Allah. Famakhtalafu, maka tidaklah mereka berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu, melainkan datang kepada mereka ilmu tauhid. Selagi kita tak beritahu ilmu tauhid, semua ni nampak serupa ya belakang. Sebelum awak belajar dengan saya ni, awak nampak serupa ya belakang tak? Ustaz-ustaz apa, tak ada beza apa. Serupa ya belakang. Sama-sama makan sembar, sama-sama semaya, duduk dalam saf sama. Bila belajar ni, lagu lain pun. Bukan? Dia sampai satu masa di mana awak akan tengok mereka tu, bila kesesatan tu awak nampak, awak tengok tu seolah-olah awak tengok orang Hindu tengah semua berhala. Selagi tak nampak lagi tu tak apa lagi lah. Dia akan satu masa awak tengok tu seolah-olah awak tengok orang Hindu. Saya banyak tengok tu gitu tu. Pasal, tapi bila kita perhati balik, Islam dia. Jadi kita jadi macam tak percaya apa yang dia buat. Jadi selagi kalau kita mengajar mereka fiqh, kalau kita mengajar fiqh, kita belajar hukum hakam ke apa ke, asmaya ke apa, tak ada masalah apa itu. Bila beritahu syirik ke Tuhan, berdoa direct ke Tuhan, balas itu. Suruh ikut sunnah malah. Tak ikut tak suruh tu tak apa. Cakap benda lain okey. Usik saja benda ni sudah. Macam usik atur raya gitu. Tu kena saja sudah masa tu. Akhirnya baghyan bainahum, kerana benci di antara masing-masing, antara mereka. Kita pun benci tengok dia pun benci tengok kita. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu, yaqdi bainahum, membuat putusan di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang mereka dulu terhadap ajakan tauhid. Fihi itu ialah ajakan tauhid, ajakan tauhid ataupun ajakan mengesakan Tuhan. Mereka bersisih. Satu kata tawasul boleh, satu kata maulud boleh, satu lagi kata boleh masuk neraka ni kini. Dia kata boleh mana masuk surga. Kita kata awak buat ni neraka ni aku ni. Dia kata masuk surga, kita kata masuk neraka. Jadi selisih ni bukan selisih dekat-dekat dah.
Sisi ni jauh. Apa? Jauh satu sangat. Thumma ja'alnaka. Kemudian ini berkenaan dengan Islam. Ayat ni penting ni, ayat besar ni. Al-Islam. Islam ni syariat. Ni syariat, ni dalil. Ni dalil tidak boleh buat bid'ah ni. Ni dalil tidak boleh bid'ah. Thumma ja'alnaka, kemudian kami jadikan kamu ala syari'ati minal amr, di atas satu syariat, di atas daripada perintah kami. Maknanya agama ni bukan manusia punya. Agama ni Allah punya. Jadi syariat tu Allah Ta'ala qada ke atas Nabi kita supaya dia perintah pada kita. Nah, thumma ja'alnaka, kemudian kami jadikan kamu Muhammad, iaitu kita semua, ala syari'atin minal amr, di atas satu syariat daripada perintah kami. Fattabi'ha, kamu ikut saja, jangan komplain-komplain, jangan tambah-tambah, ikut saja. Kamu ikut saja, jangan tambah, jangan reka. Lepas tu perintah laginya, wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti hawa-hawa nafsu orang yang tak erti. Tak erti apa sini? Tak erti apa? Quran, hadis dan tauhid. Quran, hadis, tauhid tu. Syirik tu. Empat perkara. Quran, hadis. Lepas tu tauhid. Lepas tauhid tu dia kena tahu hak syirik ke Tuhan. Kalau tak tahu hak syirik ke Tuhan, sudah. Belajar pun sesak juga, macam Braille tu. India. Semua kubur boleh ada ni. Belajar tafsir Quran 30 juzuk. Apa Quran? Belajar free. Hadis Nabi ketemu sitah belajar laka. Pagi-pagi jumpa di kubur. Belakang masjid, di dalam masjid ada kubur. Pagi-pagi kan? Panggil wali dia. Minta tolong untuk wali. Tolong sampailah doa kami kepada Rasulullah supaya Rasulullah sampai kepada Allah. Sumpah Hindu tau. Kau pergilah kalau ada rezeki pergi ke India, Pakistan. Nak kenal mudah ya. Masjid dia tu kubur hijau. India, Pakistan. Kubur masjid tu hijau. Awak jangan masuk lah. Janganlah. Ni ada dengan gitarnya, ngapanya. Digendar di kubur tu. Kubur tu dalam masjid tapi di belakang. Jadi dia nak masuk dalam masjid tu, dia ada jual lah kain untuk selimut kubur. Bayar, belilah kain selimut kubur tu. Maka jadi syekh lah, tak syekh lah baca dia pula, bayar upah pada tak syekh tu pula. Beli kain tu kat luar, beri kepada tak syekh masa nak letak tu. Lepas tu tak syekh lah baca doa. Jadi orang ni minta lah, nak minta apa pun beritahu tak syekh tu. Tak syekh ni lah beritahu kepada tak syekh ni yang mati ni. Tak syekh yang mati ni lah beritahu kepada Nabi Muhammad supaya sampai kepada Allah. Malam kan, ni tebal kain ni atas kubur, banyak. Lepas tu malam tu dia lipat balik, jual letak luar. Allah rasak zon. Dalam tu belajar tafsir Quran, apa Quran apa tu? Tak dapat hidayah apa Ustaz? Ha? Tak dapat hidayah apa? Tak betul lah, tapi saya nak beritahu awaknya, orang yang reti tafsir sekalipun, kalau tidak tauhid tak betul, awak jangan belajar. Tak boleh. Bid'ah buat, orang alim ni bid'ah buat, automatik dah. Ada sikit-sikit tu lain lah ni, mana bid'ah tu buat, bid'ah ni buat, bid'ah. Oh, tak boleh. Tak boleh. Orang alim Ni di Selangor ni dah ada dah, di Kuala Lumpur. Di jalan ada dah kumpulan dia. Dan sudah menaluki sebuah surau di Jalan Kuari. Dah beda.
emak rak dua tu kan, ada rak bawah ujung dalam kuari naik tu ada surau sebelah kanan. Dengan kubur tu. Kawasan kubur, lepas pada kubur naik tu, nak naik tu ada surau belah kanan. Kecil ya. Awak tengok pakaian dia tu dengan dia pakai serban tapi India lah. Oh India dia pakai serban, pakai macam jubah gitu, tapi tidak semua kita. Tu buat Braille tu di situ. Braille. Start dah. Ada ejaan ada juga Braille. BRAILWI Braille. Kalau you ada masa, ya, kalau pergi ke India, Pakistan, Bangladesh, Saya nak pergi Pakistan. lagi. Braille. Jadi baik pergi oleh tanya untuk kita tahu. Dekat Mumbai. Dekat Mumbai. Ada, tapi banyak Pakistan lagi. Pakistan ni 30% Islam, Braille 30%. 30% ahli sunnah, 30% lagi Syiah. Bela tu ada religion. Allahu Akbar. Sebab tu kalau ke India, ke British tu, gini mudah nak kenalnya. Shah Jahan tu Braille dah tu. Allah. Dia buat kubur ke tu? Taj Mahal tu kubur tu. Allah. Dia Braille ini dia punya kubur. Tidak. Ada banyak. Jadi lagi. Ya ada lah. Tak cerdik saya. Jadi kalau nak pergi, nak tanya nak pergi tu macam turis lah gitu. Ni apa? Tanya gitu ya. Boleh tahu, ambil gambar apa. Ustaz, tentang kesahihan perkataan Umar. Ada satu perkataan ayat daripada Umar bin Khattab mengatakan pada apa tu Islam tali Islam terungkai satu persatu. Kemudian Saya beritahu lah. Ustaz cerita Akidah umat Islam akan terombak satu persatu jika dia tak kenal apa itu jahiliah. Maknanya kalau awak tak kenal awak kafir ni apa? Awak kafir tu kafir kenapa? Awak jangan kata awak tu beriman molek. Awak kena kenal. Sebab tu saya beritahu usul tafsir, saya beritahu Hindunya begini, Buddhanya begini, Braille-nya begini, Syiahnya begini, Habibnya begini. Bila kita tengok tu semua ya belakang common karakteristik. Nanti saya buat chart sikit. Jadi sambung wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan kamu ikuti ajaran-ajaran hawa nafsu orang-orang yang tok guru yang tak erti. Orang situ ialah guru-guru. Guru-guru apa tu? Tak erti Quran dan hadis. Tak Quran dan hadis. Lepas tu kalau dia erti tu tauhid tu, tauhid bid'ah dia tak, tauhid dia betul, syirik dia tak buat, bid'ah tak buat. Mudah ya, tak buat belakang, tak buat. Orang yang buat tu, masalah. Innahum sesungguhnya mereka la yughnu anka minallah. Sesungguhnya mereka itu tidak mungkin. La tak mungkin.
Sesungguhnya mereka tidak mungkin daripada tabligh kamu, tidak mungkin dia daripada tabligh kamu tidak. Innahum la yughnu anka minallahi syai'a. Sesungguhnya mereka itu tidak mungkin dapat menghindar kamu daripada azab Allah sedikit pun. Dia pun tak boleh nak azab, dia pun tidak boleh nak hindar kita daripada azab Allah sedikit pun. Kalau Tuhan nak azab kita, begitu juga lah Allah Ta'ala, dia sendiri tidak mungkin tidak mungkin bahawasanya mereka tu tak mungkin dapat menghindarkan diri mereka sendiri pun daripada Allah. Jadi sini daripada tabligh kamu tu, kalau dia tak nak terima apa, kita tak boleh buat apa. Wa innal zalimin, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu, ba'dhum, setengah mereka itu, awliya ba'dhin, berlindung kepada setengah yang lain. Dia saling membantu. Orang-orang yang syirik pada Allah Ta'ala ni, buat bid'ah pada agama ni, dia saling membantu sama dia, berlindung pada satu sama lain. Wallahu waliyul muttaqin, sedangkan Allah Ta'ala tu pelindung bagi orang yang bertakwa. Hadza basairul linnas. Quran inilah Quran basair, yang mempunyai nasihat, tunjuk ajar, pedoman hidup khas untuk manusia semua sekali hidup sempurna atau kawami. Wahudan, dalam Quran itu ada petunjuk jika dipelajari. Warahmatan, warahmatun, dan suatu rahmat jika Quran itu diisi kandung hidayah itu diamalkan. Liqaumi yuqinu, khas bagi kaum yang yakin Allah Ta'ala saja yang mereka takut, yang mereka puja. Jadi siapa-siapa yang belajar tafsir Quran ini, dalamnya dapat petunjuk, dalamnya ada rahmat, akibatnya akan jadi bertakwa. Lepas hudan rahmat, lepas rahmat itu takwa. Iman ni pula iman tidak naik dengan baca wirid. Iman naik dengan ilmu. Makin banyak ilmu, makin naik iman. Lepas tu iman juga akan naik dengan tabligh, perjuangan. Tabligh, nasihat, kemudian nasihat yang sungguh-sungguh dengan jihad sabilillah. Am hasibal ladzi najtarahu sayyi'at. Apakah sangkaan orang-orang yang melakukan sayyi'at, dosa-dosa syirik, dosa-dosa besar, dosa-dosa syirik, bid'ah. An naj'alahum, bahwasanya kami akan jadikan kamu kalladzina amanu, seperti mana orang beriman, wa amilus shalihat, dan amal saleh, sama macamnya, mahyahum, sama cara hidup dia, wa mamatuhum, dan cara mati dia sama, memang tak sama. Kalau perhatilah dia tak sama dah. Cara hidup orang beriman dengan cara hidup orang bid'ah tak serupa. Lah ni boleh tengok dah. Jadi takkanlah saya serupa. Nah, orang yang buat dosa syirik tadi, bid'ah tadi, dia menyangka bahawasanya
Allah Ta'ala jadikan mereka seperti mana orang beriman dan beramal saleh. Buat ni mengaku dia ni ahli sunnah wal jamaah. Dia ngaku. Dia bid'ahnya dengan moluknya dengan apa semua sekali. Dengan adat perpatihnya, dia kata boleh, dia kata. Boleh jadi dia ahli sunnah. Lemah sangat. Dengan joget lamboknya, nikah kahwin dengan joget lamboknya, dengan hapanya, bolehnya kata dia tu ahli sunnah. Allahu Akbar. Tegam mengaku. Sa'ama yahkumun, buruk sungguh apa yang mereka buat keputusan. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq, dan pada penciptaan langit, dan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi itu li izharil haqq, untuk menzahirkan dia Tuhan. Jadi mereka sangka bid'ah syirik tu mereka dibalas sama seperti orang mukmin. Bid'ah yang dia buat, syirik yang dia buat tu, dia berasa sama seperti mana dia balas pada orang mukmin. Masa hidup di dunia pun serupa, dia seesok pun sama. Masa hidup pun dia berasa serupa, masa mati pun berasa. Sa'ama yahkumun, buruk sungguh apa yang mereka buat keputusan. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq, dan Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi itu li izharil haqq, untuk zahirkan dia Tuhan. Wa litujza kullu nafsin, dan supaya Allah Ta'ala dapat membalas setelah dia uji manusia itu. Setelah dia uji, balas itu selepas diuji tentang kepercayaan tauhid mereka pada Allah. Kullu nafsin, setiap manusia, bima kasabat, dengan apa yang mereka usaha daripada ujian tauhid tadi. Ujian perintah tabligh, perintah sembahyang, puasa, apa-apa. Wa hum la yuzlamun, sedangkan mereka tidak dizalimi. Kita sambung semula lah. Esok hari ni sekali hari. Besoknya saya sekali hari juga. Pasal saya ada undangan di Kuantan esok. Sampai pukul apa esok? Esok sampai masa ni pukul 1. Pukul berapa? Pukul 10 lah. Saya tak kira orang lagi seorang boleh ajar. Kelas saya lah. Kelas saya seorang boleh ajar. Awak tak usah duduk bimbel lah kalau tak mari itu ya. Saya ajar kepada orang yang nak ke ilmu. Sebab pahala boleh bagi saya ya, berdasar pada hadis supaya saya ajar seorang kan ajar 10,000 kan. Pasal kita bercakap sekali ya. Supaya saya mengajar awak ni pun tidaklah kata oleh kadang ni kita ajar sikit ke apa ada. Saya sudah mengajar satu tempat tu 8 tahun. 2 kan. Ya tiap minggu 2 kan. Di Kelantan. Jadi tak mengajar mereka semenjak mari mengajar sini. 8 tahun. Jadi dia tidak berusaha menarik anak-anak dia. Mana 8 tahun pun saya rasa cukup lah. 2 orang. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 4. Orang baru tak mari, dia tak ajar. Anak dia apa? Bini dia apa? Jadi mana yang kita pun lama. Moga-moga apa yang kita ada beri hidayah tu kepada dia tu, untuk dia tu, alhamdulillah lah, insya-Allah lah kata. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna wansurna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Malam ni nya surah Anfal. Apa dah saya minggu lepas dah? Saya tak ada.